Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengadakan perjumpaan dengan Ketua Polis Belanda, Komisioner Gerard Bowman di The Hague semalam. Perjumpaan yang berlangsung selama sejam itu antara lain membincangkan mengenai proses pemindahan 42 pegawai dan anggota pasukan petugas MH17 Polis Diraja Malaysia PDRM dari Kharkiv ke Eindhoven. Kontingen Malaysia, kita ada dua kumpulan. Satu kumpulan lebih kurang 38 orang di Kiev dan 40 lebih orang di Kharkiv. Jadi kumpulan yang di Kharkiv itu dikeluarkan hari ini dan besok. Jadi 20 orang diterbangkan dari Kharkiv terus ke Eindhoven di Belanda pagi ini dan diorang dalam perjalanan ini. Dan kumpulan kedua dari Kharkiv esok. Manakala kumpulan dari Kiev pula akan berlepas balik ke Kuala Lumpur melalui Istanbul pada 9 hari bulan iaitu esok dan juga 11 hari bulan dalam dua kumpulan. Yang kumpulan yang sampai di Eindhoven ni kita sedang menguruskan untuk mereka kembali ke tanah air dengan sebuah prosedur. Dan untuk mendapatkan perincian tentang proses identifikasi mayat mangsa MH17, kita bersama Ivan Toh di The Hague, Belanda. Baik Ivan, memandangkan proses pemeriksaan mayat sudah pun selesai kan? Bila agaknya mayat dapat diserahkan oleh pihak berkuasa Belanda, Ivan? Ya. Atikah Luqman, sebenarnya yang selesai ialah proses postmortem terhadap mayat-mayat yang dihantar ke pusat fasiliti ketenteraan di Hilversum. Jadi semua mayat yang dihantar ke sini iaitu 228 keranda telah pun selesai diproses dan selepas ini akan masuk kepada fasa yang seterusnya yang kita gunakan istilah reconciliation, iaitu proses di mana kita nak satukan atau nak padamkan data-data hasil daripada laporan proses postmortem dan juga proses ataupun rekod antemortem. Antemortem ini bermaksud rekod si mati ataupun mangsa semasa masih hidup. Ini termasuk rekod perubatan, rekod DNA, cap jari dan sebagainya. Dan proses ini dikawal selia sepenuhnya oleh pihak berkuasa Belanda di mana pakar-pakar DVI dari Malaysia tidak terlibat secara langsung dalam proses reconciliation ini dan pakar-pakar DVI telah pun daripada Malaysia telah pun selesai menjalankan tugas mereka untuk memeriksa kesemua mayat yang dihantar ke Hilversum ini. Dan kembali kepada apa yang mengenai mayat itu, kita akan mendapat makluman daripada pihak Belanda sekiranya ia telah pun disahkan identitinya dan kita jangkakan ia tidak akan dilakukan serentak di mana mayat-mayat yang sudah pun disahkan identiti dan warga negara akan terus dimaklumkan kepada pihak kedutaan dan selepas itu pihak kedutaan akan bertanggungjawab untuk mendapatkan pandangan daripada waris keluarga. Tetapi apabila mayat disahkan, ia akan mengambil masa 5 hingga 6 hari lagi untuk proses dokumentasi sebelum mayat dapat diserahkan. Atikah Luqman. Ivan, adakah identiti mayat itu akan didedahkan atau diumumkan melalui media? Apa yang saya diberitahu ialah maklumat yang sulit dan juga dilindungi dan ini tidak hanya berlaku kepada warga Malaysia tetapi juga warga Belanda. Pihak berkuasa Belanda begitu serius dalam soal ini dan keutamaan sebenarnya diberikan kepada pihak keluarga dan apabila pihak kedutaan mana-mana negara dimaklumkan, waris keluarga adalah orang pertama yang akan dimaklumkan. Dan saya difahamkan juga oleh pihak kedutaan besar Malaysia di The Hague ini ada juga pihak keluarga mangsa warga Malaysia yang meminta supaya proses pemulangan ataupun penghantaran pulang mayat ataupun jenazah itu dirahsiakan daripada pengetahuan umum. Namun saya jangkakan jika mayat-mayat itu dihantar secara kumpulan yang besar dan dihantar pulang dalam keadaan ataupun kumpulan yang besar dan penghantaran secara serentak, maksud saya ia tidak boleh dielakkan untuk diketahui oleh pihak media dan
akan ada satu upacara khas yang akan berlangsung di Belanda ini bagi penyerahan jenazah, dan saya difahamkan di Malaysia juga sudah pun membuat persediaan rapi untuk istiadat penerimaan jenazah yang telah pun dilakukan di Malaysia. Lokman, Atikah. Ivan, bagaimana pula dengan persediaan proses pengurusan jenazah itu sendiri? Baik, kita pada masa ini bagi pasukan pengurusan jenazah bersedia buat bila-bila masa sahaja untuk menerima mayat yang diserahkan oleh pihak berkuasa Belanda, dan semua proses ini akan berlangsung di satu pusat pengurusan jenazah iaitu dinamakan sebagai Monuta Inime yang berada di The Hague ini. Dan semalam saya bersama-sama dengan pasukan pengurusan jenazah ini berpeluang untuk melakukan kunjungan ke tempat pengurusan jenazah ini, yang saya dapati fasilitinya agak lengkap, di mana mempunyai pengalaman lebih 80 tahun sebenarnya dalam menyediakan fasiliti tersebut mengikut keperluan dan juga tuntutan pelbagai agama serta kepercayaan. Malah upacara pengemubian khas juga dilakukan oleh pusat pengurusan jenazah di Belanda ini, termasuk upacara kemangkatan kerabat di Raja Belanda. Jadi mereka cukup berpengalaman dalam menguruskan kes-kes yang sebegini, dan difahamkan juga oleh pusat ataupun pasukan pengurusan jenazah yang diselaraskan oleh JAKIM, satu proses simulasi juga telah pun dibuat sebelum ini untuk pengurusan jenazah dan bersedia untuk menerima mayat pada bila-bila masa sahaja. Atikah, Lokman. Baiklah, terima kasih Ivan dari The Hague, Belanda. Untuk perkembangan seterusnya, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW akan menyelaras istiadat penerimaan jenazah warga negara Malaysia tragedi pesawat MH17 di negeri-negeri terlibat. Pada mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Pengebumian Jenazah Mangsa, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal meminta pemimpin tempatan di setiap negeri bersedia menyambut ketibaan mayat mangsa pada bila-bila masa. Menteri Kampung ni membantulah untuk melancarkan supaya perjalanan proses pengkebumian kalau ada di peringkat negeri di Sarawak contohnya, di peringkat negeri Perak ataupun di Kedah dapat kita urus dengan baik. Yang penting kepada kita ialah supaya penghormatan diberikan pertama kepada mangsa dan mayat-mayat jenazah-jenazah yang ada. Yang keduanya, kita perlu menghormati kehendak dan keperluan keluarga mangsa itu sendiri. Dalam pada itu, semua waris mangsa yang mahu mayat diterbangkan di negeri masing-masing akan turut diuruskan oleh pihak kerajaan. Wakil negeri juga akan mengadakan sambutan penghormatan mayat mengikut kehendak keluarga dan waris mangsa. Antara negeri yang dikenal pasti menyelaraskan mayat termasuk Sarawak dan Pulau Pinang. Media massa diingatkan tidak melaporkan berita tidak sahih berkaitan usaha mengenal pasti mayat mangsa tragedi MH17. Peringatan diberikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik bagi mengelakkan rasa tidak selesa waris mangsa. Saya minta bantuan pada media supaya tidak pasal isu MH17 tidak cepat melaporkan perkara yang tidak pasti, terutama sekali tentang laporan yang mengatakan mengenai usaha mengenal mayat-mayat di Amsterdam, sebab banyak kata dah berapa ramai. Jadi ia memberikan satu gambaran yang mungkin tidak tepat dan memberi harapan kepada keluarga, dan ini boleh memberikan kesan yang tidak selesa kepada semua pihak. Menurut beliau, sebarang perkembangan terkini dan sahih mengenai proses mengenal pasti mayat mangsa akan dimaklumkan kerajaan kepada ahli keluarga dan waris terlebih dahulu sebelum dimaklumkan pada media. Datuk Seri Ahmad Syabri bercakap kepada media di Putrajaya.